Kemudian pada hadis yang berikut itu, hadis yang ketujuh, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. Ini satu lagi ancaman tuan-tuan. Ya, ada nun taukid, Nabi bagi lam taukid dengan nun taukid ats-tsaqilah. Tuan-tuan, berat. Ya, pasti berhenti segala kaum yang mengangkat mata mereka memandang mendongak ke langit dalam solatnya, atau tiada kembali ia kepada mereka itu. Tuan-tuan, orang yang goma mendongak-dongak, yang minggu lepas kita baca iltifat. Iltifat ni kita kiri kanan lah, tongkuk kita ke kanan ke kiri memandang teleng sebagai, itu iltifat makruh. Antara benda makruh juga lah mendongak ke langit. Tuan-tuan, mendongak ke langit ini ditegah tuan-tuan sekalian, ya. Maka Nabi kata berhenti, jangan buat lagi benda macam tu. Stop, jangan lagi teruskan mengangkat kepala kamu ke langit. Kenapa? Nanti Allah akan bahasa Syekh Nuruddin mencopot. Saya ingat baca hadis ni, kalau Syekh kata mata kita akan jadi buta. Cubalah buat isyak nanti try. Tak percayalah Ustaz, Ustaz bohong ni. Kalau saya bohong lah, ini hadis. Dia macam cerita ni lah. Jangan mendahului imam dalam solat. Kita kata serentak makruh, mendahului imam haram, 3 perbuatan batal. Saya dah try lama dah Ustaz, tak ada apa-apa pun, try lagi, buat lagi. InsyaAllah satu hari nanti akan bertukar kepala menjadi himar. Kepala jadi himar, badan kekal badan manusia. Ini mencabar hukum, mencabar hadis. Orang kata masuk masjid, jaga. Kau jangan masuk masjid, nanti kau terpijak. Terpijak apa? Sayap malaikat, dia kata dia. Meremehkan hadis. Saya nak bawa paku dengan tukul besi, kata dia. Kenapa? Saya nak pakukan sayap malaikat dalam masjid nanti. Ada ke tak ada? Dia kata ini memperolokkan hadis. Memperolokkan hadis isu kayu sugi zaman Imam Nawawi. Kata apa pula kayu sugi? Apa barang kayu sugi ni? Kayu sugi ni bukan dekat mulut, dekat buntut. Dicucuk tuan-tuan, dirodok dalam punggung dia, tak boleh keluar. Tak boleh keluar tuan, mati dia kerana kayu sugi itu. Dan kes-kes tadi saya kata tuan, yang memperolok-olokkan masjid ni, kata mana ada malaikat dalam masjid, mana ada sayap malaikat. Masuk masjid, hati-hati nanti kita pijak sayap malaikat, bawa tukul. Orang itu tuan-tuan, kakinya saya ingat dia dimakan ulat. Kakinya orang yang bercakap itu tuan-tuan dimakan ulat. Jadi kita nak kata tuan-tuan, hukum ni jangan diperolok-olokkan, jangan dipermain-mainkan, ya. Ini hadis. Kalau dah Nabi kata aula tarji'u ilaihim, akan dicabut penglihatan dia. Kalau kita tak ambil lah penglihatan mata kasar kita tuan-tuan, paling kita takut apa? Mata hati kita dicabut, khusyuk dicabut, takut kepada Allah dicabut, takwa dihilangkan. Itu yang paling kita takut, kan? Walaupun mata kasar kita mungkin boleh melihat, tak pakai spek pun boleh nampak. Tapi yang kita bimbang tuan-tuan, Allah kata kau ni doge betul lah, mana kau tak boleh, kau dongak-dongak juga. Nanti mata hati kau akan dicabut, kau tak dapat hidayah. Benda yang salah kau khabarkan betul, benda yang betul kau katakan salah. Ini tuan-tuan yang kita bimbang. Maka sebab itu bertaku tegahan, jangan kita mendongak nak kira lampu, nak kira tengok CCTV kau apa, tak payah. Masa semayang lah, buat cara solat. Kita sedang beribadah, sedang bermunajat kepada Allah, buat cara semayang. Lepas nak tengok kan lepas semayang, okey, boleh, silakan. Ya kan tuan-tuan, Sebab itu tuan-tuan, dalam riwayat Sayyidah Aisyah pula dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dalam konteks yang lain pula tuan-tuan, ya. Jadi maknanya, saya sebelum itu saya nak buat sedikit kesimpulan tuan-tuan, Jadi kenapa dilarang kita menongak ke langit, ke atas, ke bumbung, ke atap ni? Sebab di situ kata ulama, ia sebagai tanda i'rab, berpaling daripada kiblat. Jadi cukuplah kita menghadap ke depan, ataupun mata kita memandang kepada tempat sujud. Tak payahlah mendongak ke memaling ke mana-mana, tak payah. Itu dah sebahagian tanda kita berpaling daripada kiblat. Itu sebagai tanda macam kita nak keluar daripada solat. Dia mengganggu kita, tuan-tuan. Maka sunat kita hanya melihat kepada tempat sujud. Kecuali dalam kitab Imam Zarkashi kata kalau depan Kaabah, depan Kaabah sekali-sekala kalau tuan-tuan nak memandang ke depan, tu bolehlah sekali-sekala. Kalau itu menambahkan khusyuk kita, itu sahaja tuan-tuan. Tempat lain tak ada, tempat sujudlah kita akan tuan-tuan fokuskan. Okey. Ya, jadi
ataupun tadi tuan-tuan yang dicopot mata, pandangan kita tu akan dihilangkan, kita akan jadi buta. Na'udzubillah min zalik. Ya, dia mendongak ke langit, dia kata dia dah buat 3 bulan tak ada apa-apa pun, okey aja. Tuan-tuan, maksudnya dalam satu pandangan, tuan-tuan dia kata apa? Dibimbangi orang yang suka mendongak kepala dia, mata dilihat ke atas, tuan-tuan, dia dibimbangi akan kehilangan cahaya. Yang tuan-tuan sekalian, cahaya itu ialah cahaya yang malaikat datang turun berbondong-bondong ke masjid. Kalau kita kata malam Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, kan? Ketika solat juga tuan, malaikat sedang memberikan curahan rahmatnya, mendoakan kita, kebaikan kita, mengelakkan covid kita, mengelakkan banjir kita, sebagainya. Kita pula mendongak tuan. Jadi kita punya mata sebenarnya tak boleh menampung cahaya malaikat tersebut. Maka sebab tu tak dibenarkan kita mendongak ke langit, pandang ke tempat sujud tu. Ini juga tuan-tuan satu pandangan, kerana nanti juga kilauan cahaya malaikat itu juga mampu merosakkan mata kita sebenarnya. Baik tuan-tuan, kemudian hadis dari Aisyah tadi tu dia kata apa? La salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tiada solat di hadapan makanan. Ini pun kita dah sebut. Ya, kalau nak pendekkan tahlil tuan-tuan, kalau imam tahlil tu mula Isnin habis Selasa, tuan-tuan hantarlah mihun cepek sikit, cepeklah berhenti tu kan. Kalau kita sebab tu berzikir, solat, jangan depan hidangan makanan. Ya, tuan-tuan kan. Jadi kalau boleh, gitulah kalau kita buat jamuan tahlil ke doa selamat ke apa kan tuan-tuan, biar kita keluarkan makanan tu selepas selesai lah. Itu yang paling bagus. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak pendekkan sikit, hantar cepet-cepet, imam pun berhentilah makan kan tuan-tuan. Jadi kalau solat, jangan solat depan makanan. Okey, jadi kita faham kat situ tuan-tuan, mengganggu kita punya tumpuan ya. Dan tuan-tuan, jangan solat dalam keadaan kita menahan, kita tertunda oleh 2 yang busuk, iaitu koncing dan berak, termasuk menahan ar-rih, iaitu kontut. Maka sebab tu kan kita kata, selesaikan dulu urusan-urusan tandas, selesaikan urusan perut ya. Kita adjust masa kita tuan-tuan, kitalah yang menyusun kan. Kita lapar, kita tahulah pukul berapa kita perlu makan. Janganlah masa tu dah pukul 1, masa tu dah terhegeh-hegeh nak cari makan masa tu. Jadi kitalah yang silap. Dah pukul 7.20 dah maghrib, baru kita terhegeh-hegeh nak pergi kedai. Tak bolehlah macam tu kan. Kitalah susun jadual kita tuan-tuan. Tetapi kita sebut pada kelas yang lepas, sekali-sekala kecemasan, kecederaan, rumah kenduri, kita bukan boleh susun mona pula kadang-kadang tu. Sekali-sekala 2-3 tahun sekali, yang tu dimaafkanlah. Tak apalah kalau macam tu, makanlah dulu. Walaupun luput solat jemaah, tak apalah, dimaafkan. Tapi tuan-tuan, kita kata tadi, urusan perut kita pun kalau kita latih kan, pagi-pagi tu agak memang dia dah buang air siap. Ini yang bagus lah kot, dia punya sistem pencernaan dia bagus lah dia tak ada tuan-tuan tiba-tiba ataupun selalu cari beret ke, tak adalah ya. Kalau benda ni tuan-tuan, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu, supaya apa tuan-tuan, kita tak menahan sakit perut ketika sedang solat. Okey, macam mana maksudnya tuan-tuan? Kalau ikut mazhab zahiri tadi, dia kata apa? Orang yang tahan kontut, berak, koncing, sembahyang tak sah. Tapi kita ambil jumhur 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 4 mazhab kata tak, dia tak ada sampai batal dah, sembahyang kau tak sempurna. Jadi sampai bila kita sembahyang tak sempurna ni? Tadi tahan zuhur, tahan kontut, asar tahan berak, maghrib sakit perut, lapar, isyak fikir bola, subuh esok mengantuk. Jadi agak-agak mana sembahyang yang agak-agak kita nak bawa, yang kita nak persembahkan kepada Allah Ta'ala? Mana khusyuk gitu kan? Ini tuan-tuan persoalan-persoalan yang ditimbulkan tuan-tuan sekalian termasuk tadi, bukan hanya al-akhbathan itu, bukan hanya baul dengan ghaid, bukan koncing berak saja, termasuk juga ar-rih, iaitu tuan-tuan kontut, yang semuanya ini menafikan kesempurnaan khusyuk dalam solat kita tuan-tuan. Okey ya, jadi kita faham ya tuan-tuan sekalian. Cuma saya punya sedikit pandangan lah, mungkin tuan-tuan pun macam saya kan, tengoklah sembahyang tu dah rakaat ke berapa, agak-agak dah ujung-ujung tu boleh tahan sikit, tahanlah dulu, selesaikanlah jemaah dengan imam kan.
Tapi kalau agak-agak baru komat, perut dah sakit, pergilah kontut lalu ambillah wuduk semula. Itu kita adjust lah macam mana tuan-tuan. Ya, kalau dah hujung-hujung tu mungkin, ataupun hujung waktu, kita dah sebut minggu lepas. Hujung waktu, jangan pula kita pulun makan dah hujung waktu sampai qada pula, tak boleh. Dah hujung waktu tuan-tuan, kan kontut, kejap tu kontut, kejap tu kontut. Salis ini penyakit orang lelaki. Dia ada dua salis, salisul baul dengan salisul rih. Tuan-tuan, apa tuan-tuan, kencing tak tus, tak lawas. Kencing tak lawas ni biasa dengar kan, kontut tak lawas ada tak dengar? Saya terontut je 1 minit pun, 1 minit memang. Kalau macam tu tuan-tuan, dia adalah hukum khas dia lah. Ada hukum dia. Bagi orang yang darurat begitu, dia ada hukum dia. Tunggu masuk waktu, ambil wuduk, terus solat. Tak ada jawab WhatsApp, tak ada angkat call. Semayang, selesaikan semayang. Kalau berlaku apa-apa ketika solat tu, dimaafkan. Cuma dia jangan jadi imam lah. Bagilah orang lain jadi imam. Walaupun soban kau besar, bagi orang lain jadi imam. Sebab kau tadi wuduk kau tak sempurna, maksudnya berbanding orang lain. Kan tuan-tuan kan? Jadi kita sebut begitu. Kalau dah sampai dah hujung waktu, asal 4.40 ya, 4.40 asal. Kita nak zuhur sekarang ni dah 4.30. Takkan kita nak layan kontut tadi tu. Kontut dulu, Ustaz kata kontut dulu. Memanglah daripada pukul 1.30 kau kontut sampai 4.30 tak konti-konti. Kan? Dah hujung-hujung waktu tu jangan layan kontut tu, semayang dulu supaya jangan sampai waktu kita tu melepasi waktu yang sebenar daripada ada dah jadi qada.